الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لشرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang berusaha pengerusi barisan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan diberi kesihatan yang baik, diberi sifat istiqamah untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqamah sepanjang tahun setelah berlalunya Ramadan, dan kita dapat menjadi orang-orang yang mengekalkan perkara baik dalam hidup kita, dalam diri kita, jadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang disebut orang-orang yang diberi kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bertuahnya kita jadi orang yang beriman, orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, dan orang-orang yang tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pada malam ini tuan-tuan, saya nak berkongsi hadis yang berikutnya. Hadis berkaitan dengan mencari kemuliaan sebagai orang Islam. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pernah dengar Sayyidina Umar pernah menyebutkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum
Ya Allah, muliakan kita dengan Islam. Siapa-siapa yang cari selain daripada Islam, dia jadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ni disebut mulia kita, tak kira kita warna kulit apa, bangsa apa, mulianya kerana Islam. Ya Allah, anugerahkan kita satu nikmat yang sangat besar yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena jaga kemuliaan itu, anugerah yang kita kena usaha pelihara dengan jiwa dan raga kita, dengan nyawa, agar Allah tidak tarik hidayah Islam daripada diri kita. Kita berdoa selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidup dengan Islam, mati dengan Islam, dan dibangkitkan pada hari kiamat menjadi orang Islam, sebagaimana doa yang kita selalu sebut, yang kita selalu aminkan, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, matikan aku, hidupkan aku dengan iman. Wa amitna bil iman, mati kita juga mati dengan iman. Wahsyurna bil iman, dan himpunkan pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkan kami dalam syurga nanti bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini doa, tuan-tuan. Kita amin, tapi kadang kita tak ambil tahu apa yang kita aminkan itu. Tuan-tuan, ni semua minta kepada Allah, doa yang kita pohon kepada Allah agar Allah beri hidayah ini sampailah kita kembali bertemu dengan Allah dengan iman dan Islam ini. Sebagaimana hadis yang pertama yang saya nak berkongsi baca dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, satu hari, kata Ibnu Abbas, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah. Satu hari, kata Ibnu Abbas, Nabi memandang kepada Ka'bah. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, dengan rasa kagum melihat Ka'bah. Dan tak macam kita lah, kita asal daripada mana? Nabi berasal daripada Mekah, berhijrah ke Madinah, kemudian buat comeback balik ke Mekah. Bila mana sampai balik melihat kota Mekah, tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang mulia, Kaabah tempat mulia, satu tempat yang menghimpunkan manusia di dunia untuk melakukan ibadat haji dan umrah, tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ma atyabaka wa atyaba rihaka, wahai Kaabah, alangkah baik dan alangkah sucinya kamu. Ini Nabi sebut. Nabi bila mana memandang Kaabah tu, Nabi sebut. Macam kita lah pergi berhaji umrah, nampak dapat melihat kota Mekah, melihat Kaabah tu. Ini yang Nabi sebut. La ilaha illallah ma atyabaka wa atyaba rihaka, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Alangkah baiknya kamu dan alangkah sucinya kamu, wahai Kaabah. Wa a'zama hurmatak, alangkah harumnya baumu, alangkah agung kemuliaanmu. Ini Nabi sebut berulang kali bila mana melihat Kaabah. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi menyebutkan, wal mu'minu a'zamu hurmatan mink. Kata Nabi, namun kehormatan dan kemuliaan seseorang mukmin adalah lebih besar daripadamu. Ini Nabi sebut orang yang mengucap dua kalimah syahadah, orang yang beriman. Kata Nabi, bila mana menyebutkan wal mu'minu a'zamu hurmatan minka, orang yang beriman lebih agung, lebih mulia, diberi penghormatan, diberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kamu. Inna Allah taala ja'alaki haraman, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu mulia. Wa harrama minal mu'minina malahu wa damahu wa 'irdahu wa an nadhunna bihi dhannan sayyi'an.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan kamu mulia dan demikianlah Allah telah menjadikan diri, harta, kehormatan seorang mukmin mulia, dan kerana kemuliaan itu Allah telah mengharamkan kita bersangka baik, bersangka buruk walaupun sedikit adab orang mukmin yang lain. Ini disebut orang yang beriman mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia daripada segala-galanya. Orang yang beriman, orang yang mengucap dua kalimah syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dipelihara dirinya, tak boleh bunuh. Orang beriman ni tak boleh bunuh tanpa sebab, tanpa apa-apa alasan yang munasabah di sisi pemerintah, tak boleh nak bunuh. Entah. Dan orang yang beriman, hartanya dipelihara, hartanya dijaga, kita boleh nak ceroboh. Darahnya tidak boleh ditumpah, dan disebut oleh Nabi. Maruhnya tidak boleh dicemarkan. Dan disebut dalam hadis Nabi ni, Nabi sebutkan sehingga kan kita tidak boleh bersangka buruk sesama orang Islam yang lain. Entah ni disebut kemuliaan menjadi orang-orang yang beriman, orang yang mengucapkan kalimah syahadah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian pada malam ini, nak menceritakan kepada kita bahawa mulia, betapa mulianya jadi orang yang beriman. Jadi disebut oleh para ulama, antara istifadah hadis yang saya berkongsi baca ini, yang pertama, mulianya kita jadi orang yang beriman. Tak kira kita warna kulit apa, orang yang mengucap kalimah syahadah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antara faedah hadis yang disebut kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu orang Islam, orang yang tidak boleh, orang yang dijaga, orang yang dipelihara di sisi agama Allah Subhanahu wa taala, dirinya, hartanya, darahnya, maruahnya dan sangkaan baik terhadapnya perlu dipelihara oleh orang Islam, hak yang perlu ditunaikan terhadap orang yang beriman. Yang ketiga, tuan-tuan, disebut oleh para ulama, antara istifadah hadis yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan sempena bulan Syawal yang masih berbaki ini, tuan-tuan, orang Islam diikat dengan satu perkara yang kuat, satu ikatan yang kuat, disebut ukhuwah, ikatan persaudaraan yang kuat. Tuan-tuan ni jaga persaudaraan itu dengan baik, terutamanya orang-orang yang beriman. Hadis yang kedua yang saya nak berkongsi baca dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian, bahawa orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang Islam, dia ada tingkatan-tingkatan iman, dia tingkatan orang yang Islam, orang beriman, orang yang bertakwa. Ini golongan-golongan yang ada tempat dan kedudukan di sisi agama Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hadis yang kedua yang saya nak berkongsi baca dengan tuan-tuan sekalian, hadis daripada Abi Nadrah radhiyallahu taala anhu. Katanya, haddatsani man sami'a khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasyriq. Kata Nadrah, aku pernah mendengar, aku menyampaikan sebuah hadis Nabi yang pernah disebut, hadis yang pernah disebut oleh Nabi dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari tasyrik, di pertengahan hari tasyrik. Nabi menyebutkan kepada kita, faqala, maka kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Entah ni apa Nabi ajar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa abakum wahidun, kata Nabi, nenek moyang kita pun sama, orang yang sama, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, orang yang sama. Alla la fadla li arabin ala ajamin. Ingatlah, kata Nabi,
Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang-orang ajam, orang-orang yang bukan Arab. Ini Nabi sebut. Wala li'ajamin ala arabiyyin, dan tidak ada kelebihan orang ajam ke atas orang Arab, tidak lebih manapun. Wala aswada ala ahmar, tidaklah ada orang hitam lebih atas orang yang kulit merah, kulit putih, kulit merah dan sebagainya. Wala ahmar ala aswad, dan tidak ada kelebihan orang yang berwarna kulit merah atas orang yang kulit hitam. Ini disebut oleh Nabi. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Tidak ada beza kita semua, tuan-tuan. Kita orang besar ke orang kecil ke, orang pangkat besar, orang pangkat kecil, orang yang kulit putih, orang kulit hitam, tidak ada beza. Orang Arab tidak ada beza dekat orang-orang yang bukan Arab. Orang yang bukan Arab tidak ada beza atas orang-orang yang Arab. Tidak ada beza. Kata Nabi, illa bitaqwa, kecuali dengan takwa, dengan iman. Iman itu membezakan kita, menyebabkan kita ada kelebihan. Abalaghtu, kata Nabi, adakah aku telah menyampaikan perkara ini kepada kamu? Hari ini aku dah sampaikan. Adakah aku dah sampaikan perkara ini kepada kamu? Qalu, para sahabat menjawab, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita yang benar ini kepada kita. Entah ini disebut berita kemuliaan orang Islam ini Nabi dah sampaikan. Kenapa, tuan-tuan? Tidak ada apa yang membezakan kita semua melainkan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini perkara ini yang disebut kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya yang bercakap, tuan-tuan yang barangkali tidak ada beza kepada kita. Tuan-tuan yang rajin baca Quran, banyak kelebihan. Tuan-tuan yang beriman, lebih imannya, banyak kelebihan berbanding dengan orang yang lain. Tidak kelebihan yang ada pada kita. Orang kaya ke orang miskin ke orang susah, orang senang dan sebagainya. Beza di antara golongan-golongan yang Allah ciptakan atas dunia ni ialah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan ni di semua Allah ingatkan kita, Nabi juga ingatkan kita bahawa kita semua ni jadi orang-orang yang mulia, tak kira apa warna kulit kita. Orang Islam, kalau orang Melayu beriman kepada Allah, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab lebih iman kepada Allah, mereka akan mulia di sisi Allah dengan iman dan takwanya kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut bangsa yang bersama Islam, maka ia akan dimuliakan kerana Islam. Entah ini disebut kita kena jaga Islam ni dengan baik, dengan sepenuh hati jaga agama dengan baik. Namun bangsa yang menolak Islam, mencari kemuliaan selain Islam, maka ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Sayyidina Umar yang saya sebut pada permulaan tazkirah tadi. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Kita ni kaum yang orang Arab, kata Sayyidina Umar, mulia dengan Islam. Famahma ibtaghaina al-'izzata min dunih adzallana Allah. Kalau kita cari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan menghinakan kita. Entah ini disebut betapa mulianya jadi umat Nabi yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira apa bangsa, warna kulit ni Allah jadikan kita. Disebut agama Islam ini agama yang telah menyebabkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk antara istifadah hadis yang saya berkongsi baca, tuan-tuan, hadis yang kedua yang Nabi sebut kepada kita dalam hadis yang kedua yang saya berkongsi baca malam ini, tuan-tuan, antara istifadah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama, Nabi ingatkan kita satu ikatan kita semua. Kita diikat dengan kalimah syahadah yang sama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sama yang kita sembah, tuan-tuan. Jadi orang yang beriman menyembah Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang asa, yang menjadikan kita, yang kita beriman dan beribadat kepadanya. Dan disebut istifadah yang kedua hadis ini, kita apa jua warna kulit bangsa kita tidak mulia kecuali agama ini, tuan-tuan, kecuali Islam, tuan-tuan. Jadi alangkah beruntungnya jadi orang Islam, tak kira apa warna kulit bangsa dan bangsa
dan sebagainya. Dan yang ketiga tuan-tuan disebut yang membezakan kita ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara inilah disebut oleh para sahabat bila mana Nabi sampaikan perkara ini, menyebabkan para sahabat membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara benar yang Nabi bawa, perkara inilah yang akan dipertuntunkan, dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berkaitan dengan Islam ini, yang pertama disebut oleh para ulama sebagai kesimpulan yang boleh kita ambil pengajaran dengan apa yang Nabi sampaikan. Yang pertama, jaga Islam ni dengan baik. Islam ni agama yang sempurna, yang Allah redha. Jadi jangan cari selain daripada agama Islam ini. Jaga dengan baik. Jangan rosakkan agama ini dengan perkataan yang boleh merosakkan, membatalkan akidah kita, atau melakukan perbuatan yang boleh merosakkan akidah kita, dan perkara yang boleh menyebabkan Allah murka kepada kita bila mana kita melakukan perkara yang Allah larang dan sebagainya. Tadi benda yang disebut sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 100, ayat 19. Allah sebut tuan-tuan, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha di sisi Allah ialah agama Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah mengenai kebenarannya. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan Allah sebut, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Entah ni disebut kita di akhir zaman ni, antara perkara yang kita kena jaga kuat ialah agama ini. Sehingga disebut dalam sebuah hadis Nabi, antara mafhum hadis Nabi, Nabi kata umat Islam di akhir zaman kena genggam agama ini ibarat genggam bara. Ingat genggam bara api. Sangat susah agama Islam ni di akhir-akhir zaman yang sedang kita lalui dan sedang kita jaga ini. Dan disebut tuan-tuan, agama ini agama yang mulia di sisi Allah, dan kita kena usaha untuk jaga agama ini dengan baik. Lakukan perkara yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hidup dengan agama, mati dengan agama. Selain pada itu tuan-tuan, disebut oleh para ulama, bila mana Allah jadikan kita orang Islam, orang yang mulia dengan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang kita kena jaga juga selain daripada iman dan Islam ini ialah jaga ikatan yang menyebabkan kita kukuh sama dengan orang Islam. Orang Islam ni tuan-tuan, kita ni bersaudara. Sebagaimana Allah rakamkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam ni bersaudara. Kita, sebagaimana hadis pertama yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan, Nabi sebut kita orang Islam ni diikat dengan persaudaraan. Diikat dengan persaudaraan. Orang miskin, orang kaya, dia beri nikmat kaya, kena tolong orang susah. Orang susah bila mana diberi pertolongan, diberi bantuan, kena ucap terima kasih. Nanti ni disebut nak jaga ukhuwah tu. Orang senang bantu orang susah. Orang susah bila mana diberi bantuan, jangan lupa ucap terima kasih. Hakikatnya ucap terima kasih itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut tuan-tuan, bila mana Allah jadikan kita ni orang Islam bersaudara, disebut antara perkara yang kita kena jaga. Kita ni kena jaga persaudaraan. Kena jaga persaudaraan dengan saling kasih mengasihi, cinta mencintai. Dan disebut bila mana kita bercinta dan berkasih sayang ni tuan-tuan, disebut oleh sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam bila mana Allah jadikan dia bersaudara, kalau nak berkasih sayang sekadarnya, tuan-tuan. Dan kalau nak benci sekadarnya. Nanti disebut, Nabi bagi garis panduan. Kita kalau kita suka, jangan suka semua. Kalau kita benci, jangan benci semua. Nanti disebut, barulah hidup kita jadi harmoni.
Kalau hari ni tuan-tuan, kita benci seseorang, 20 tahun akan datang, dunia ni kecil, dia akan jumpa balik. Contohnya kita menzalimi orang tu, satu hari orang yang kita zalim tu akan kita jumpa balik. Dan disebut dunia ni tak ke mana. Allah atur perencanaan Allah kepada kita. Dan Nabi bagi ingatan kepada kita jadi orang yang beriman, nak jaga keharmonian, nak jaga kerukunan dalam hubungan antara orang Islam, berkasih sayang sekadarnya dan benci sekadarnya. Jangan berlebih-lebihan dan sebagainya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunamma." Kata Nabi, cintailah orang yang kamu cintai itu sekadarnya. Ni Nabi sebut, maksudnya kita tak boleh nak lebih-lebih sangat. Kata Nabi, "Asa ayyakuna bighaid baridaka yawman ma." Boleh jadi satu hari kamu benci dia. Entah ni disebut. Kita bukan disuruh berkasih sayang ni, jangan terus bagi 100%, simpan sikit. Satu hari mungkin kita bergaduh. Orang Islam ni dia tak sama. Tak semua orang sayang kita. Tak semua orang benci kita. Ada orang yang kita sayang, ada orang yang kita benci. Ada orang kita tu imam pun tak semua orang suka kita. Kita pengerusi surau, tak semua orang suka kita. Ada orang dia macam tu, dia punya fi'il perangai kita tak sama. Dan watak kita dalam kehidupan tak semua orang suka pada kita. Kalau kita benci seseorang sebagai orang Islam, jangan sayang, letak sayang tu seluruhnya, semuanya. Ada satu hari mungkin boleh bergaduh, boleh benci. Dan kata Nabi, wa abghid baridaka haunamma. Dan janganlah kamu nak marah, benci itu, benci semuanya. Orang benci sampai tulang hitam. Tak boleh. Nabi sebut. Asa ayyakuna habibaka yawman ma. Boleh jadi satu hari orang yang kita benci itu kita sayang dia balik. Entah ni dia sebut apa yang kita sebut berkaitan dengan orang Islam. Allah sebut, Allah rencana Allah kepada kita orang beriman ni sebagaimana panduan pedoman daripada Nabi, berpada-pada dalam mencintai, mengasihi dan membenci sama orang Islam. Ni disebut kenapa? Nak jaga kerukunan, keharmonian dalam rumah tangga. Contohnya tuan-tuan disebut suami isteri, tuan-tuan. Hari ni berbaik-baik, satu hari bergaduh, bercerai-berai. Bila mana bercerai-berai, cerita keburukan semuanya. Benda tu dilarang dalam agama. Tuan-tuan, takut bila hari ni dia bercerai, satu hari Allah campakkan rasa sayang, nak baik semula. Nak baik semula, dah cerita keburukan dah. Macam mana nak berbaik balik? Tuan-tuan, ini disebut panduan, pedoman yang disebut kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga tuan-tuan perkara yang berkaitan dengan hubungan kita orang Islam, nak jaga Islam ni, kena jaga persaudaraan, ukhuwah di kalangan orang Islam. Sempena Syawal yang masih berbaki, kita disuruh jaga orang Islam ni, adat dia kuat. Kita nak minta maaf lebih ni bulan Syawal ni lah. Jumpa, ucap selamat raya, minta maaf. Entah ni budaya yang masih tebal dalam diri orang Islam. Tujuan apa tuan-tuan? Minta maaf ni nak jaga persaudaraan itu dengan baik. Nak jaga hubungan ukhuwah Islamiah tu dengan baik. Tu tujuan tu yang disemai orang-orang dulu pada kita. Tuan-tuan, disebut tuan-tuan, selain pada itu tuan-tuan, disebut orang Islam, orang kaya, Allah bagi dia nikmat kekayaan. Jangan lupa dengan nikmat itu. Bantulah orang susah. Dan orang susah pula tuan-tuan disebut, walaupun Allah uji dengan kesusahan, jangan lupa kesusahan ni hanya sekadar cuma. Disebut oleh para ulama, kesusahan yang dihadapi oleh orang susah, kesusahan di dunia ni hanya sekadar, hanya sementara, bukan lama, 60 tahun 70 tahun je. Tapi disebut orang yang susah, walaupun dia susah, tapi dia tidak gadaikan agama yang Allah beri kepada dia. Nanti disebut sebagaimana golongan muhajirin, sebagai golongan orang-orang yang berhijrah bersama dengan Nabi, disebut muhajirin, meninggalkan kekayaan di kota Mekah, berhijrah ke Madinah, tapi mereka tidak meninggalkan agama walaupun hidup susah. Kenapa? Mereka hidup susah di dunia, tapi mereka akan mulia pada hari kiamat dengan agama Islam yang Allah beri kepada mereka. Masuk isyak dah. 5 minit tuan-tuan.
Ha? Lagi. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama hadis yang berikutnya sebagai penutup kepada perbincangan kemuliaan orang Islam, kedudukan dan kemuliaan orang Islam ini kita kena jaga dengan baik. Jadi orang Islam dengan akidah yang sahih, dengan lafaz bai'ah kita dengan Allah, syahadah yang kita lafazkan, kalimah la ilaha illallah itu, wa imma kita orang kaya atau orang yang susah. Beringatlah, orang yang susah, kesusahan yang dia dapat di dunia, kesusahan yang hanya sementara, tapi dia jaga agama dengan baik, pada hari kiamat dia jadi orang yang bahagia. Kenapa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, orang yang fuqara, orang miskin, tapi dia miskin dunia, jadi orang miskin, tapi agama dia tetap ada dalam dirinya. Pada hari kiamat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang-orang kaya yang akan susah pada hari sikit susah. Sebagaimana kata Nabi SAW, ini Nabi sebut susah macam mana pun di dunia, tapi dia jadi orang yang mulia dengan agama. Dia jaga agama dengan baik, sembahyangnya dijaga dengan sempurna, perintah Allah dibuat dengan baik dan sebagainya. Pada hari kiamat kata Nabi, ini kemuliaan orang Islam bila mana dia jaga agama dengan baik. Kata Nabi, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifa. Orang-orang beriman yang fakir tapi orang beriman, dia tak tinggalkan agama Islam yang Allah beri kepada dia. Kata Nabi, orang-orang mukmin yang fakir akan masuk syurga 40 tahun lebih awal dari orang-orang mukmin yang kaya. Tadi disebut ni kemuliaan orang Islam. Tuan-tuan ni jaga apa tuan-tuan? Hadis yang berikutnya yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan disebut tentang kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Orang Islam walaupun miskin di dunia, pada hari akhirat dia jadi orang yang mulia di sisi Allah. Masuk syurga dulu banding dengan orang kaya, tuan-tuan. Tapi orang kaya di dunia jadi orang kaya, dia tak lupa orang miskin yang berada di sekelilingnya juga akan dapat kemuliaan. Dia bayar zakat. Orang yang mulia, orang kaya yang mulia di dalam agama, dia ada harta digunakan pada jalan Allah, bayar zakat, dia juga akan dapat kemuliaan. Tuan-tuan, sebagaimana hadis yang panjang yang disebutkan, yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada pertemuan yang lalu, disebut Nabi SAW satu hari pernah ada beberapa orang susah ni mengadu pada Nabi SAW, mengadu tentang kesusahan mereka. Maka Nabi bagi satu bagi rangsangan motivasi kepada orang susah. Maukah aku ajar kepada kamu satu amalan yang boleh menyebabkan kamu kaya pada hari kiamat? Maka para sahabat orang miskin ni jawab, wahai Rasulullah, kami nak beramal dengan apa yang kau ajarkan kepada kami. Maka ajarlah kepada kami apa amalan yang boleh kami jadi kaya pada hari kiamat. Kata Nabi, selepas sembahyang sebutlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Ini kata Nabi kepada para sahabat yang miskin. Amalan yang diajar kepada orang miskin ni didengar oleh orang kaya. Orang kaya pun dengar amalan yang Nabi ajar pada orang miskin. Mereka pun lepas sembahyang tak tinggal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi orang susah yang hidup zaman Nabi, jumpa Nabi SAW, kata orang mengadu hal lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan yang kau telah berikan kepada kami didengari oleh orang kaya dan mereka juga melakukan amal yang sama sebagaimana kami. Maka jawab Nabi SAW, itulah kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Dan tadi disebut orang kaya yang tidak lupa, orang kaya yang beriman juga kepada Allah, walaupun mereka diberi kekayaan dunia, mereka tidak meninggalkan agama, mereka juga akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kesimpulan kepada perbincangan beberapa hadis Nabi yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini, nak ingatkan semua tuan-tuan bahawa tak kira kita ni siapa, tak kira kita ni siapa, warna kulit apa pandangan kita, apa perbezaan kita, yang membezakan kita takwa, yang membezakan kita ialah Islam.
takwa, muttaqin nak jadi orang yang bertakwa, muslimin orang yang mau jadi orang Islam, atau mukmin. Itu yang membezakan kita antara kita. Kalau kita jadi orang Islam, jaga Islam ini dengan baik, pasti dia akan dapat kedudukan dan kemuliaan sebagai orang Islam pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang mencari sesuatu selain daripada agama ini, dia akan dihina pada hari kiamat. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan, bila sama-sama kita jadi orang yang mulia dengan Islam, tuan-tuan, laksanakan syariat Islam dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam semua perkara, ikutlah ajaran panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah Islam ini, laksanakan Islam dalam diri kita, dalam keluarga, masyarakat, negara kita. Mudah-mudahan Allah limpahi rahmat kepada kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Hatta hin wa kull hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kekurangan saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.